Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah pada kali ini saya akan menghuraikan tentang 3 kerajaan yang pernah wujud selepas kedatangan Islam di rantau Nusantara ini. Okey, yang pertama kita fokuskan kepada kerajaan yang pertama, iaitu kerajaan Aceh. Okey, kerajaan Aceh ini ialah kerajaan Islam yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayyad Shah pada tahun 1496 Masihi. Untuk sejarah kewujudan kerajaan Aceh, iaitu menurut H.J. de Graaf, kerajaan Aceh merupakan hasil penyatuan dari 2 kerajaan kecil, iaitu Lamuri dan Aceh Darul Kamal, yang awalnya tidak pernah rukun serta selalu bermusuhan. Pada akhir abad ke-15, pusat kerajaan Lamuri dipindahkan ke Mahkota Alam, iaitu sekarang ni Kuta Alam. Kalau di Indonesia lebih kepada Kuta Alam, kerana adanya serangan daripada pihak PD. Okey, kerajaan Aceh ini mempunyai faktor kenapa dia merosot, iaitu mengalami kemunduran setelah Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636. Lalu keturunan kerajaan Aceh ini terutama dipengaruhi adanya perebutan kuasa. Sepeninggalan Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Sani. Okey. Seterusnya ialah kita fokuskan kepada kerajaan yang kedua, iaitu kerajaan Islam Samudra Pasai. Untuk kerajaan Islam Samudra Pasai ini, iaitu kerajaan Samudra Pasai ini terletak di Aceh. Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Pada sejarah kewujudan kerajaan Islam Samudra Pasai ini ialah dia didirikan oleh Merah Silu pada tahun 1267 Masihi. Setelah masuk Islam, Merah Silu berganti nama sebagai Malik Al-Saleh. Dia bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Sejarah kemunculan kerajaan Islam Samudra Pasai ini ianya didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil, seorang laksamana dari Mesir. Nazimuddin Al-Kamil kemudian mengangkat Merah Silu sebagai pemimpin pertama Samudra Pasai dengan gelaran Sultan Malik As-Saleh. Merah Silu yang diakui sebagai pendiri dan pemimpin pertama Samudra Pasai. Seterusnya, kerajaan Samudra Pasai ini runtuh. Mari kita tengok apa faktor keruntuhan kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan tidak selamanya mengalami kejayaan. Tentunya ada masa kerajaan akan runtuh. Untuk kerajaan Islam Samudra Pasai ini pada tahun 1521, yang mana pada saat itu berada di bawah kekuasaan Sultan Zain Al-Abidin. Kerajaan ini diserang oleh Portugis yang iri hati pada kemajuan dari perdagangan mereka yang sangat pesat. Portugis yang mempunyai angkatan perang lebih kuat pada akhirnya berhasil untuk menakluk kerajaan Islam ini. Keadaan dari kerajaan yang lemah ini, lalu Sultan Ali Mughayyad Shah yang merupakan raja kerajaan Aceh Darussalam dimanfaatkan, di mana beliau mengambil alih kerajaan ini. Pada tahun 1524, akhirnya kerajaan Pasai masuk ke kerajaan Aceh, atau lebih tepatnya dimasukkan. Hal ini terbukti dengan loceng Cakradon dipindahkan ke kerajaan Aceh dari yang awalnya milik kerajaan Samudra Pasai. Okey, kita pergi kepada kerajaan yang terakhir, iaitu kerajaan
Islam Perlak. Kerajaan Islam Perlak wujud pada abad ke-9 hingga abad ke-13, atau lebih tepatnya pada antara tahun 840 sehingga 1292. Okey, kita tengok sejarah kemunculan kerajaan Islam Perlak. Kerajaan Islam Perlak berawal ketika rombongan dakwah yang disebut Nahkoda Khalifah dari Mekah datang ke Perlak pada tahun 800 Masihi untuk berdagang dan menyebarkan Islam. Salah satu anggota rombongan tersebut adalah Syed Ali Muqtaba bin Muhammad Ribai bin Imam Ja'far Al-Shadiq. Dengan cara dakwah yang menarik, mereka berhasil mengislamkan penduduk setempat. Selain itu, sebagai rombongan mulai menikah dengan penduduk sekitar, termasuk Sayyid Ali Al-Muqtabar. Pernikahan Sayyid Ali Al-Muqtabar dengan puteri Tanshir Dewi dianugerahi putera bernama Alaidin Syahid Maulana Abdul Aziz Shah. Alaidin Syahid Maulana Abdul Aziz Shah ialah yang ketika dewasanya mendirikan kerajaan Perlak. Okey, seterusnya kita tengok faktor kenapa kerajaan ini merosot. Dengan berdirinya kerajaan Perlak ini, semakin banyak orang Arab dari kalangan Syiah ataupun Sunni yang datang untuk berdagang. Kedua aliran ini bahkan terus menyebarkan pengaruhnya hingga timbul perlawanan terbuka pada masa pemerintahan Sultan Syed Maulana Ali Mughayat Shah, iaitu pada tahun 915 hingga 918 Masihi. Peperangan antara dua aliran ini terus berlangsung hingga akhirnya dapat diredam setelah dibuat perjanjian damai yang disebut sebagai Perjanjian Alwe Mioh. Perjanjian tersebut mengatur pembahagian kerajaan Perlak menjadi dua, yakni Perlak Baroh iaitu Syiah yang berpusat di Bandar Khalifah dengan wilayah di pesisir. Seterusnya ialah Perlak Tunong. Yang pertama tadi Perlak Baroh, yang kedua ialah Perlak Tunong iaitu dari aliran Sunni dengan wilayah di pedalaman. Islam Syiah tidak berkembang kerana Perlak Baroh dihancurkan oleh kerajaan Sriwijaya. Kondisi ini ataupun keadaan ini yang membangkitkan semangat bersatunya kembali kepimpinan dalam Kesultanan Perlak. Sultan Makhdum Alaidin Malik Ibrahim Shah Johan akhirnya ditetapkan sebagai Sultan ke-8 Perlak dan melanjutkan perlawanan terhadap Sriwijaya hingga tahun 1006 Masihi. Begitulah sedikit huraian tentang tiga kerajaan Islam yang wujud selepas kedatangan Islam ke Nusantara. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta memberi manfaat kepada semua. Itu saja dari saya, Muhammad Aiman Hamizan bin Syaridin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.